looking good. Grandma was saying that she thought that you got quite a bit thinner, but you look fit. I don't know. Well, I've been surviving mostly on McDonald's food. It's just so much easier just to pop into the restaurant. But yeah, like I've said before, it gets too expensive, and it does. I have to start eating at home more. What was in the box? The mummified head and genitals of a young man I met in one of the bars down in Milwaukee. Never, Jeffrey! Jeffrey! I hate you! I hate you! This is out of control! Don't with me, Jeffrey! I kill you! God damn it! Look at me! I can kill you! What's your name, fast? I can kill! Kenal Jeffrey Dahmer, atau nama penuh dia Jeffrey Lionel Dahmer. Saya Dai Fuad dan hari ini kita akan membincangkan tentang pembunuh misteri yang telah menggemparkan the state of America, especially the state of Wisconsin daripada tahun 1978 sehingga 1991, iaitu Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer merupakan seorang pembunuh bersiri, tapi dia ni seorang yang cannibal juga at the same time. Jadi Jeffrey Dahmer bermulalah daripada hidup awal dia merupakan seorang budak yang normal, tak ada yang pelik-pelik sangat. Pada tahun 1960 dia dilahirkan. Jadi Jeffrey Dahmer normal macam saya cakap, tapi dia mula untuk membentuk this homosexual tendencies bermula around dia teenager. Kalau nak cakap background family, Jeffrey Dahmer family ni normal saja. Ada seorang ayah yang penyayang, seorang ahli kimia dan juga seorang ibu. Cuma ayahnya selalu tiada di rumah, and dia ada seorang adik lelaki. Jadi kalau nak cakap, kita biasa dengar pembunuh bersiri ni biasa kena trauma, kena pukul ke, tak ada. Untuk Jeffrey Dahmer ni totally normal. Tak ada anything yang traumatic yang membuatkan Jeffrey Dahmer ini sendiri, untuk seorang orang psikologi tu sendiri agak tertarik kenapa dia menjadi sebegitu rupa. Tapi mungkin kalau nak mencari, mungkin the turning point was bila bapa dia lari dan bercerai. Itu yang mungkin membuatkan dia tak dapat sedikit tumpuan ataupun attention daripada parent dia, especially bila adik dia lahir. Jeffrey Dahmer bila umur dia 18, dia ada this homosexual tendencies. Dia bermula dengan cuba untuk menjalinkan hubungan dengan seorang budak lelaki di neighborhood dia juga. Benda-benda biasa, bercium dekat tree house, baring sebelah-sebelah, menyentuh sama sendiri, itu sahaja. Normal untuk any homosexual pada tahun-tahun itu. Tapi ada satu benda yang menjadi obsession, which is daripada kecil dia ada this obsession with benda-benda yang dah mati. Contohnya bahagian-bahagian anggota badan binatang yang dah mati. Dia akan kumpul this tulang-tulang, contoh burung yang dah mati. And ada satu masa dekat sekolah, bila dia ada buat this science experiment yang mana student-student akan bedah anak khinzir kecil. Secara senyap-senyap dia akan potong kepala khinzir tu dan bawa pulang ke rumah. Itu je. Dia suka mengumpul anggota badan yang dia rasa dia suka. Sesampainya umur Jeffrey Dahmer 18 tahun, that was the turning point bila dia punya homosexual tendencies tu bertukar menjadi a little bit extreme. Bila sampainya element of violence dekat situ. Masa dia umur 18, dia bertemu dengan seorang lelaki which is boleh dikatakan seorang mangsa dia yang pertama, which is nama dia Stephen Hicks. So Stephen Hicks ni time tu ada party kalau tak silap. Jeffrey Dahmer ada kereta, and pada masa tu rumah kosong, rumah family dia. He was on his own. So dia ada tempat and dia ada beer. So dia cakap dekat Stephen Hicks, "Hey, aku ada rumah dekat kat sini. Aku ada beer and sedikit balut-balut. Kau nak pergi tak?" And then Stephen Hicks pun setuju. Dia nak pergi. So they want have a good time, just minum. Nothing sexual. Dia tak ada apa-apa. And dah lama dekat rumah Dahmer. And then Stephen Hicks cakap, "Aku nak kena balik lah sebab dah lambat. Nanti orang tanya aku pergi mana." So Dahmer start ada this feeling yang, "Oh, aku tak nak kau balik. Boleh tak kau stay?" Tapi Hicks still nak balik. And in the heat of the moment tu, Dahmer ambil dumbbell yang ada kat rumah dia and dia ketuk kepala Stephen Hicks sampai dia pingsan. I believe dia mati kat situ kalau tak silap. So pembunuhan pertama ni adalah pembunuhan agak penting dalam cerita Jeffrey Dahmer itu sendiri, sebab dia ada a little bit of karma dekat situ. So bila Stephen Hicks ni mati, Jeffrey Dahmer akan sorok badan dia dekat bawah rumah. So dia akan sorok di bawah tu untuk beberapa hari, and dia akan masturbate atas mayat tu. Itu je lah yang setakat the tapes yang dengar lah on Stephen Hicks. Tetapi it's a problem lah sebab ada body kat rumah. So apa yang Dahmer buat, Dahmer potong badan Stephen Hicks, iaitu mangsa pertama dia, kepada beberapa bahagian, letak dalam beg untuk dibuang di tempat-tempat lain. So dia dah potong, dia letak dalam beg, dia masuk dalam kereta dia jalan nak pergi tanam di satu kawasan yang bersepah lah. Tetapi nak buat jadikan cerita, masa dia on the way tu, dia ditahan oleh polis. Polis tanya tengah-tengah malam, keadaan mencurigakan, dia tanya buat apa kat sini. And then Dahmer, seorang yang berumur 18 tahun dengan ada pengetahuan bahawa dia baru lepas bunuh orang, dia baru kerat orang, dia baru letak orang dalam beg, dengan tenang dia cakap, "Oh, tak ada. Saya cuma
nak buang sampah ni, sampah dah lama. Itu je. Dengan tenang, tanpa ada rasa apa-apa takut. And then polis tu tak check lebih and terus lepaskan. Itu adalah also one of the turning point yang mana Dharma tahu yang dia boleh menipu dengan tenang, dengan yakin. So itu menjadi satu skill set dia as time goes on sampailah hari dia ditangkap. And then Dharma was an alcoholic also. Dia kuat minum, and disebabkan masalah itu bapa dia suruh dia duduk dengan nenek dia di Wisconsin sebab risau dia seorang budak teenager and dia try untuk pergi college tapi pun dia drop out sebab ialah masalah alkohol juga. Tapi bila dia pergi dekat rumah nenek dia kat Wisconsin, nenek dia was a very devout Christian, and Dharma at one point of time pun ikut nenek dia pergi church and cuba untuk berhenti untuk minum. So Dharma was quite a silent person, seorang yang sangat-sangat senyap. Tetapi itulah bila dia berjumpa dengan the second victim, which is Stephen Toomey. So Stephen Toomey ni also a homosexual, and the homosexual scene dekat Wisconsin sangat-sangat segregated, which is Wisconsin tu sendiri dah memang daerah yang sangat kecil, dah orang tak kisah. Tapi di hujung town of Wisconsin tu adalah these gay clubs and all of that lah. So dia jumpa Stephen Toomey and dia dah lama tak minum, and then they went to the hotel ambassador tak silap. And then they just minum, have a good time. And tiba-tiba besok paginya Dharma bangun and dia dah nampak tangannya dah berdarah, and Stephen Toomey dah berdarah dan mati dengan keadaan dada dia ke dalam. Contohnya dia dah hentak dada dia. Apa yang nak buat kan? Tapi Dharma dengan tenangnya sihkan sikit badan dia, pergi turun bawah, check in lagi, tambah satu hari lagi extra day, and then pergi kedai beg, beli di suitcase yang agak besar tu, bawa naik atas hotel dan sumbat mayat Stephen Toomey dalam beg tu, kemudian dia bawa turun dan naik taksi dan belah. Tapi lepas tu dipotong kepala Stephen Toomey, tangan, kaki dan tulang-tulang belulang dia sehingga ke dalam part-part yang kecil untuk didisposekan. Kalau kita tengok dia punya evolution of cara bunuh dia dah evolve sedikit. Kalau dulu dia potong besar-besar, sekarang sehingga these little bites kecil-kecil untuk dipegang. As time goes on, Dharma jumpa lagi beberapa cara untuk dapatkan mangsa dia, ialah dia akan pergi to these gay clubs. Dharma akan sentiasa akan ada kat situ, and dekat situlah dia mula berjinak-jinak dengan penggunaan pil untuk dia pengsankan dia punya mangsa. So cara dia akan jumpa sesiapa yang dia suka, dia akan letak pil dalam alkohol, and then dia akan minum, dia akan minum, and then dia akan pengsan, and after that either bunuh dulu, have sex dengan mayat tu, dan untuk beberapa hari dia akan masturbate ataupun fantasize apa-apa untuk mayat tu, and then dia akan dispose dengan menghancurkan tulang. Kalau dia bawa ke rumah nenek dia, bawa dia orang balik, drugkan, letak dalam alkohol, minum, mangsa dia akan pingsan, dia akan hafsat dekat atas bilik dia, and then bila dah pagi akan dengar nenek dia tengah buat breakfast, dia akan berhenti kejap, dia akan turun breakfast dengan nenek dia macam biasa. Lepas nenek dia pergi church, dia naik atas balik, dia bawa mayat ke bawah, instead of dia kerat, dia akan hancurkan tulang-tulang tu menggunakan this kind like sledgehammer tukul. Itu dia dah evolve. And then satu point of time where Dharma dia dah the urge tu banyak lagi, sebab pembunuhan, kalau kita tengok balik, pembunuhan pertama dia adalah pada 1978 masa umur dia 18, and then the next one which is Stephen Toomey was around 9 years, dan sekarang tendensi dia kepada bulan, kepada minggu, kepada hari. So dia dah rasa duduk kat rumah nenek dia sedikit terkekang, so dia berpindah ke satu apartment, nama dia Oxford Apartment di Wisconsin juga, and dekat situ semua penduduk adalah blacks, hanya Jeffrey Dahmer seorang saja white dekat situ. Dekat situlah bermulanya this horror yang lagi lebih banyak daripada sebelumnya. Perkembangan, orang kata evolution of the killing of Jeffrey Dahmer evolve lagi lepas, instead of dia just having sex, masturbate and disposing of the body, dia bermula untuk kumpulkan like souvenirs. Contohnya bermula dengan Anthony Sears, which is seorang yang sangat lovable lah in the homosexual community. Dia memang sangat-sangat lively. Dia adalah mangsa pertama yang mana Dahmer simpan body part dia yang dia suka. Contohnya macam Anthony Sears, dia simpan kepala dan juga genital dia, which is dia punya penis. So dia simpan in a box untuk penggunaan dia lah, for whatever reason that is lah. So also bila dia pindah ke Oxford apartment tu, dia juga mula untuk another way of cara dapatkan dia punya mangsa, which is dia akan offer $50. Dia akan tanya, awak nampak handsome lah, nak saya ambilkan gambar tak? Tapi syarat dia kena pergi ke rumah dia, which is di Oxford Apartment. Itulah cara dia lah, another MO dia untuk bawa orang menjadi mangsa dia. Dia keep on killing, and the killings also evolve lagi, sebab sekarang dekat kepala Dahmer, having sex dengan mayat orang yang dah mati, macam dia dah hilang rasa tu. Dia sebab kenapa dia tak nak orang pergi adalah dia nak orang tu sentiasa stay dengan dia. Dia nak control of that.
So, dia mula dengan satu lagi method which is orang kata lobotomy. Dia cuba buat self lobotomy, orang kata DIY punya. Dia buat sendiri. Dia akan guna drill and first mangsa dia was dog stator. And dia akan Rufi, orang tu dah pingsan, dia akan tebuk kepala orang tu sampai betul-betul sampai dia jumpa otak dia sikit, dia akan keluarkan and then dia akan letak acid dalam lubang tu. So dia lobotomy. So dia akan jadi macam this, mangsa dia tak mati tapi akan berada dalam keadaan macam this zombie state. So dia tak hidup, dia tak mati, tetapi dia still tak mati. So dia ada that rasa yang berlainan lah, ada that heat sikit daripada badan yang hidup. Tak adalah sejuk you have sex with them macam itulah. Tapi eksperimen ni first time buat tak jadi, dia akan mati terus, dia mati terus and then mangsa-mangsa yang seterusnya dia cuba lagi sampailah dia okey sikit tapi still mangsa dia mati juga. Throughout this time dah 16 orang mangsa Jeffrey Dahmer, which is semua ni lelaki dan berlainan bangsa semua, ada whites, ada blacks, ada immigrants also. Tapi masuk kepada mangsa yang ke-17 which is menjadikan turning point yang mana Dahmer perbuatan dia terkantoi, tertangkap. Hanya disebabkan pada masa tu dekat apartmen Dahmer ni dia akan simpan banyak dah body part yang sama ada dia rebus kepala ataupun anggota badan sampai kulit dah hilang, and then dia akan simpan tengkorak, dia akan simpan genital dalam freezer ataupun dalam bekas yang besar yang dipenuhi dengan asid, okey, yang dia dah cair kan. Apartmen ni busuk tapi dia hanya boleh cover sikit sebab dia simpan body part dalam freezer, daging-daging atau apa-apa anggota badan yang dia suka lah. Tapi bila masuk mangsa ke-17 je, bila dia bawa ke rumah and dia dah gari, dia fixated to a movie. Tengok Dahmer ni juga dia peminat horror, like paling notable dia minat The Exorcism. So dia sangat-sangat minat cerita macam itu. So for some reason dia pasang cerita tu, mungkin nak tengok dengan mangsa ke-17 je, and then dia orang kata ralik. So dia lupa ada mangsa kat situ, and mangsa ke-17 je which is Tracy Edwards, dia dapat break free of the gari tu, dia lari and dia dapat buat report polis. And only then polis serbu rumah dia bila Tracy cakap saya boleh lari daripada this house, pemilik dia Jeffrey Dahmer, and there's a lot of weird stuff there. And bila polis serbu, dia orang jumpa anggota badan, daging, freezer yang penuh dengan parts, tengkorak-tengkorak yang clean off, dagingnya tinggal tulang saja, beberapa tengkorak, satu balang yang bila diorang goncangkan tu ada bunyi the sloshing sound, which is dalam tu ada acid, which is daging-daging ataupun benda-benda yang dah dicairkan. And keadaan tu was sangat-sangat horrific sampai orang reporter sendiri pun dia tak dibenarkan masuk, dia hanya dibenarkan kat pintu je. Polis cakap boleh tengok dari pintu, rumah tu sangat-sangat berbau busuk. Simple rumah dia tapi menyeramkan. And polis-polis yang serbu masa rumah Jeffrey Dahmer masa 1991 tu, even the veteran ones keluar dan muntah sebabkan apa yang ada di dalam rumah Jeffrey Dahmer dekat Oxford apartment tersebut. Sama 1991, Jeffrey Dahmer was prosecuted and dia dijatuhkan hukuman 15 tahun tetapi untuk setiap pertuduhan dan setiap mangsa, which is kalau nak kira 15 kalilah 17 tu memang takkan keluar. Jeffrey Dahmer ditempatkan di penjara tapi hanya sampai 1994 sahaja. Kita ingat tak bila saya cakap pembunuhan pertama dia which is Stephen Hicks tu sangat-sangat penting in term of irony. So ada tahun 1994 semasa sentence Jeffrey Dahmer dalam penjara, dia telah dibunuh oleh seorang inmate juga yang bernama Christopher Carver dengan menggunakan dumbbell juga. Senjata yang sama macam dibunuh Stephen Hicks sama. And ada claim yang mengatakan bahawa Carver sangat-sangat jijik dengan behavior dia dalam penjara. Itu adalah certain things yang didengari lah. Jeffrey Dahmer memang MO dia guna dadah untuk drugkan dia punya mangsa-mangsa. Dia suka ambil foto of them yang naked, terus suka benda-benda yang ekstrim. Tapi satu soalan yang saya nak tanya korang semua, what do you think of Jeffrey Dahmer himself? Sebab dia ada dikatakan yang appeal atau claim insanity because ada satu lukisan yang mana dia memang lukis apa yang nak buat shrine, nak buat macam tokong, tengkorak, ada tulang, ada semua kat rumah dia. Tapi benda tu was rejected. So adakah mental illness pada masa tu tak diambil serius, ataupun adakah memang Jeffrey Dahmer itu sendiri the devil ataupun the evil itself? So itu saja dari saya, Dave White, and this is the story of Jeffrey Dahmer. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. I should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. And if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry.
I deserve whatever I get because of what I have done.